Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Baiklah, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan belajar unit 12, Kerjasama Asas Kesejahteraan. Tajuknya pertandingan mengarang. Kita akan belajar kata majmuk, okey? Jadi kamu semua boleh buku teks jilid 1 halaman 79. Jadi, kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini, mengenal pasti dan membina ayat menggunakan kata majmuk berdasarkan bahan. Okey, baiklah. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Okey, kata majmuk merupakan dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baru. Dua kata ataupun lebih. Okey, dua ataupun lebih. Yang mana apabila ia digabungkan menjadi satu perkataan yang baru. Satu kata yang baru. Rangkai kata yang terhasil memberikan makna khusus dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Maksudnya, kata dasar yang pertama maksudnya lain. Kata dasar yang kedua membawa maksud yang lain. Tapi apabila ia digabungkan kedua-duanya menjadi satu maksud sahaja, satu makna yang khusus. Okey, dan dieja secara terpisah. Okey. Jom kita lihat contoh. Okey, kita lihat baju. Baju tu apa? Pakaian lah. Okey, baharu. Benda yang baru kita beli. Macam tu. Ataupun tak lama baru pakai. Kertas. Kertas lah tempat kita menulis ataupun melukis. Dan kerja pun ada maksud lain. Kerja apa? Kita membuat sesuatu, melakukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan. Jadi kita lihat satu persatu. Semua ini merupakan kata dasar. Okey, kita lihat baju ada makna tersendiri, baharu ada makna tersendiri, kertas ada makna tersendiri, kerja pun ada makna tersendiri. Jadi, kita lihat apabila kata dasar dia bergabung dengan kata dasar, maka jadilah kata majmuk. Dua ataupun lebih. Jadi, contoh di sini dua sahaja. Dua perkataan yang bergabung. Okey, kita lihat. Baju. Okey, baju. Bergabung dengan baharu. Baju maksud lain. Baju, tak kisahlah baju kurung ke, baju Melayu ke. Maksud lain. Baharu, maksud lain. Ada makna lain. Jadi, dia dah bergabung. Jadi, dia jadi apa? Dia jadi baju baharu. Satu maksud. Baju baharu maksudnya baju yang baru dibeli. Contoh. Yang kedua, kertas. Kertas ni kita tak tahu kertas apa. Kertas keras ke, kertas berwarna merah ke, kertas hitam ke. Dia umum. Kerja. Kerja. Kerja apa? Tak tahu. Tapi apabila ia digabungkan kedua-duanya jadi menjadi kertas kerja. Kertas kerja tu macam kalau kita ingin membuat nak minta satu mencadangkan satu aktiviti, kita kena buat kertas kerja dululah, tunjuk kepada orang atasan. Macam tu. Okey, seterusnya contoh ayat yang boleh kita buat. Baju baharu, ayah membeli baju baharu untuk Ali kerana baju lamanya sudah tidak muat. Dia boleh jadi satu dengan kata majmuk tu boleh kita boleh bina satu ayat. Okey, seterusnya kertas kerja. Ahmad bertungkus lumus menyiapkan kertas kerja sebelum dia bercuti panjang. Nampak apabila digabungkan kedua-duanya. Okey, kita lihat contoh yang lain. Susu. Susu apa? Susu tepung. Susu dash lady. Susu membawa maksud yang banyak. Okey. Pekat. Ligat. Contoh kalau tepung tu kamu isi air sedikit, dia jadi pekat. Okey. Ataupun warna ke pekat? Okey, hijau. Hijau warna. Daun? Daun lah. Okey. Seterusnya kata dasar. Macam biasa bergabung dengan kata dasar, maka jadilah kata majmuk. Okey, apabila jadi kata majmuk, kita lihat contohnya. Susu bergabung dengan pekat. Jadi, susu pekat. Susu pekat yang manis tu yang selalunya kamu beli dalam tin tu. Okey, seterusnya hijau. Daun. Jadi hijau daun. Warna lah ni. Okey.
Seterusnya kita lihat contoh ayat susu pekat. Tolong belikan susu pekat jika kamu ke bandar nanti, kata Suraya kepada Ali. Okey, contoh yang kedua, hijau daun. Rumah Hasan berwarna hijau daun. Jadi kamu perlu ingat kata majmuk ni merupakan apabila kata dasar satu kata bergabung dengan kata dasar yang lain, dua ataupun lebih. Jadi dia dapat membentuk terjadilah kata majmuk. Okey, seterusnya kamu semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 halaman 79. Boleh buka sekarang. Okey, kita lihat satu persatu. Kita baca dahulu. Kata majmuk. Pertandingan mengarang. Perpustakaan Awam Taman Aman mengadakan pertandingan menulis. Karangan bertemakan perpaduan. Penyertaannya secara berkumpulan dan berbilang kaum. Pertandingan ini juga terbuka kepada orang awam. Hanif, Jiva dan William telah bersepakat untuk menyertainya. Mereka mencari maklumat di perpustakaan. Mereka membaca buku cerita untuk mendapatkan idea. Okey, kita lihat perkataan yang dicetak dengan warna merah. Orang. Orang apa? Manusia. Awam membawa maksud umum. Jadi apabila digabungkan kedua-duanya, orang kata dasar, awam kata dasar, apabila digabungkan kedua-duanya, maka jadilah kata majmuk iaitu orang awam. Membawa maksud orang biasa. Macam kita lah, kita orang awam. Okey. Yang kedua, buku. Cerita. Bukulah. Buku apa? Buku teks, buku aktiviti. Cerita. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang, menceritakan pengalaman kita. Jadi apabila kita gabungkan kedua-duanya menjadi satu makna yang khusus. Buku cerita. Buku cerita apa? Sang kancil ke? Sang buaya ke? Macam tu. Okey, seterusnya sambung. Selain itu, mereka juga membuat rujukan daripada surat khabar dan majalah. Mereka saling membantu dan bertukar idea. Mereka juga berbincang dengan ibu bapa bagi pemilihan tajuk karangan. Mereka bekerjasama dengan suasana yang harmoni. Okey. Surat khabar. Surat. Surat tu yang selalu orang utuskan surat tu. Kalau orang dulu-dulu dia letak postman. Letak dalam peti surat. Okey. Khabar, kita bertanyakan keadaan seseorang itu. Jadi apabila kita gabungkan kedua-duanya menjadi surat khabar. Seterusnya ibu, bapa. Ibu, ibulah mak kamu. Bapa, bapalah ayah kamu. Jadi apabila kita gabungkan kedua-duanya menjadi ibu bapa kedua-duanya. Sama juga urus, setia. Urus kata dasar tambah setia jadi urus setia. Terima tambah bergabung dengan kasih jadi terima kasih. Ucapan yang kita ucapkan kepada seseorang. Okey, baiklah. Faham Okey, seterusnya. Kamu perlu siapkan ataupun buat latihan pada buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 halaman 91 dan 92. Okey, jom kita buat sama-sama. Kita akan bincang bersama-sama. Sebelum itu, kita kena baca arahan yang diberi. Apa arahannya? Lengkapkan ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Program Bumi Hijau. Pilihan jawapan telah diberi. Kacamata, lagi kereta sorong, terima kasih, anak pokok, berganding bahu, tengah hari. Jadi ini kaca. Kata dasar tambah kata dasar jadi kata majmuk. Kaca tu apa? Kaca lah. Mata, anggota badan kamu. Kereta, sorong, terima kasih. Setiap perkataan ni dia mempunyai maksud tersendiri. Tapi apabila ia dah digabungkan kedua-duanya, maka dia menjadi satu makna yang khusus. Kacamata tu spek mata lah. Kereta sorong di bawah, tengah hari. Tengah hari sedang. Tengah sedang hari. Hari lah Isnin ke Rabu ke. Jadi bila bergabung dua jadi tengah hari. Okey, boleh kita baca dulu soalan nombor 1. Penduduk Taman Sentosa menanam tempat kosong sempena program Bumi Hijau. Semua kaum di Taman Sentosa turut menyertai program ini. Okey, nombor 2 pula.
Mereka, tempat kosong dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka dapat memupuk semangat perpaduan. Okey, yang seterusnya, Encik Ravi memakai apa? Kerana hari terlalu panas. Okey, kita lihat nombor 1 dulu. Penduduk Taman Sentosa menanam. Kamu tengok gambar dekat sini. Dia tanam apa ni? Kacamata. Ya ke? Kereta sorong. Takkan tanam kereta sorong. Tanam terima kasih. Tanam anak pokok. Tanam berganding bahu. Tanam tengah hari. Pilih jawapan. Pilih. Apa dia? Anak pokok? Ya, betul. Mestilah tanam anak pokok. Pandai. Jadi, bila dah tulis, potong. Potong supaya kamu tak terkeliru. Potong. Okey, bagus. Seterusnya nombor 2. Mereka dengan pihak berkuasa. Mereka apa? Kacamata. Kereta sorong. Terima kasih. Takkan nak terima kasih belum apa-apa lagi. Tengah hari. Mereka tengah hari dengan pihak berkuasa tempatan. Mereka berganding bahu. Apa dia? Ya, betul. Berganding bahu. Sebabnya maksud berganding bahu tu macam bekerjasama lah. Okey? Pandailah kamu semua ni. Okey, yang seterusnya nombor 3. Encik Ravi. Lupa pula. Potong. Potong. Jadi bila potong tu, kiranya jawapan tu dah tak perlu kamu masuk lagi di dalam tempat kosong yang diberikan. Okey, nombor 3. Encik Ravi memakai apa? Kerana hari terlalu panas. Memakai kereta sorong. Tengok gambar dia pakai apa. Memakai terima kasih. Memakai tengah hari. Memakai kacamata. Ya, kacamata. Pandai. Potong lagi. Jangan lupa potong. Okey, seterusnya. Encik Wong menolak. Tengok gambar. Dia tolak apa? Tolak tengah hari. Menolak terima kasih. Menolak kereta sorong. Semestinya kereta sorong. Betul. Jadi menolak kereta sorong. Potong lagi. Kamu kena terus amalkan potong-potong. Jangan terlupa. Supaya mudah. Tengok. Tinggal 2 lagi dan 2 lagi tempat kosong yang diberi. Okey. Aktiviti ini selesai pada pukul 12. 12 malam. Mana ada malam. Jawapan malam dia tak bagi. 12. Terima kasih. 12 tengah hari. Ya, 12 tengah hari. Okey, seterusnya. Encik Taufik mengucapkan apa? Terima kasih kepada pegawai, pihak berkuasa tempatan dan penduduk Taman Sentosa. Okey, dah siap soalan pada buku aktiviti halaman 91. Okey, kita teruskan kepada halaman yang seterusnya. Halaman yang terakhir bagi buku jilid 1. Gembira ke tidak? Okey, mestilah gembira. Okey, seterusnya kita baca arahan dahulu. Kenal pasti kata majmuk dan bina ayat. Dia bagi arahan, kamu kena buat 2 perkara. Kenal pasti kata majmuk dan bina ayat. Berkongsi kereta. Imran, Li Qiang dan Kiran belajar di sekolah yang sama. Encik Wong, Encik Ismail dan Encik Ravi bergilir-gilir untuk menghantar mereka ke sekolah. Hari ini ialah giliran Encik Ismail. Jadi, jangan nanti ada soalan, boleh tak saya bagi nama orang lain? Tak boleh lah sebab ni dia dah beri nama dan watak-watak di dalam ayat ni. Dalam gambar ni. Dah ada watak dah ada nama dah. Jadi kamu jangan isi nama orang lain. Okey. Jadi kita kenal pasti dulu kata majmuk. Tiang. Tiang apa? Tiang kereta. Tiang lampu. Peti. Peti apa? Tu peti. Bukan peti ais. Tengok gambar tu. Peti surat. Okey. Beg. Tangan. Bunga. Apa yang bunga? Pasu bunga. Jam. Jam. Jam dinding. Tak logik lah. Sebab di luar rumah. Jam tangan. Dan yang terakhir tong. Tong apa? Tong sampah. Pandai. Okey, kita dah kenal pasti. Jadi jom kita bina ayat pula. Okey, kita lihat. Okey, kita bina ayat nombor 1. Tiang lampu. Macam mana nak bina ayat tiang lampu? Ini mungkin cadangan jawapan daripada Ustazah. Jadi, kalau kamu nak buat ayat lain pun boleh. Tiada masalah. Okey, cadangan jawapan. Tiang lampu di hadapan rumah Encik Ismail tidak menyala.
Tidak menyala tiang lampu dia tu. Kita buat ayat mudah-mudah je. Yang pasti kamu mesti menggunakan kata majmuk tu lah. Kena guna, jangan tak guna pula. Okey, peti surat. Ayat peti surat, contoh. Peti surat rumah Encik Wong berwarna merah. Kita letak, walaupun kat situ tak ada nama, kita letak aja warna apa. Atau pulanglah kalau kamu nak letak warna hijau ke, warna kuning ke. Ikut kamulah. Okey. Seterusnya, beg tangan. Kalau orang... Okey. Beg tangan, siapa yang pakai beg tangan? Perempuan yang pakai tudung. Jadi mestilah orang Melayu. Jadi isi nama orang Melayu. Puan Hasnah membawa beg tangan baharu. Okey. Seterusnya, pasu bunga. Puan Wong. Kalau tengok gambar kat situ, dalam rumah tu macam muka orang Cina. Bangsa Cina. Jadi, kita letakkan Puan Wong. Sebab apa? Sebab lakinya, suaminya bernama Encik Wong. Jadi, kita letak Puan Wong. Puan Wong menanam orkid di dalam pasu bunga. Nampak kita guna kata majmuk yang diberi pasu bunga. Jadi, gunakan. Seterusnya, jam tangan. Okey. Jam tangan. Nak bina ayat apa dengan jam tangan? Jam tangan Encik Ismail. Sebab apa Encik Ismail? Sebab isterinya Puan Hasnah. Jadi mestilah isterinya orang Melayu juga. Okey. Jam tangan Encik Ismail berjenama Casio. Okey, seterusnya tong sampah. Atau sampah tu dekat rumah siapa? Ataupun siapa yang kamu nak buat? Okey, Kiran membuang sampah ke dalam tong sampah. Jadi telah selesai kita bina ayat dengan menggunakan kata majmuk. Kamu boleh bina ayat sendiri. Ini cadangan jawapan sahaja. Tapi kamu perlu menggunakan nama-nama yang telah diberikan di situlah. Jangan isi nama lain pula. Kecuali kalau yang perempuan. Yang perempuan dia tak isi nama. Jadi kamu boleh buat sendirilah. Okey, faham Ingat kesimpulannya. Macam mana kita nak kenal kata majmuk ni? Apabila kata dasar, dua ataupun lebih. Kata dasar tambah kata dasar. Maka jadilah kata majmuk yang membawa satu makna yang khusus. Okey? Betul? Baik? Faham? Okey, jadi sekian sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua, apa dia? Terbaik. Okey, bye.